webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Kalau leading, kita ada market yang lebih rally naik ke atas kan. Lepas tu surut balik, lepas tu keluar poll baru, Presiden Trump, Trump pula mendahului, turun balik. Lepas tu bila Clinton Hillary kalah, semua kata risk off kan, market jatuh. Lepas tu Trump bagi ucapan menyatakan bahawa beliau akan belanja, spend infrastructure, spend kepada menjadikan Amerika great again. Kita nampak market rally. So don't trade that. Jangan trade itu. Dia senang cerita lah. Jangan nak cuba kaya cepat. Ini bukan bidang dia. Kaya cepat berlaku sama ada kepada nasib. Kepada nasib. Simple. Kalau anda trade kepada nasib, itu bukan trade. Boleh, Syam? Itu bukan trading. Dan probability dia adalah lebih tinggi sebab trading ni dia terutamanya currency, dia buka 24 jam. Anda boleh mencuba nasib 24 jam. Even kedai nombor dia ada tutup, faham tak? Even kedai nombor dia ada tutup. Sebab itu probability kat kedai nombor lebih tinggi daripada probability kat trading ni, kalau nak tahu. Simple. Sebabnya anda tak boleh beli sentiasa. Dekat sini dah untung-untung anda tekan satu hilang ni semua. Don't do that. Don't do don't. Anda trade kepada teknik anda. Teknik anda menyatakan sini kawasan buy, sini stop loss, sini TP. Buat dia berulang-ulang. Tak ada cerita kaya cepat. Saya pun dapat messages daripada few people yang tanya, dia baru tahu saya trade, adalah jirannya. Dia baru tahu saya trade. Kalau ada peluang dia pun nak trade. Saya bagi nasihat kepada dia. Ini sama macam berniaga lain. Ini sama macam berniaga lain. Tak ada benda cepat. Election comes for US comes every 4 years kan. So this is just another event dalam financial market. And trust me, after the event, kalau tak ada cerita pasal anything yang menyebabkan contohnya keputusan terlalu rapat, Presiden Trump pergi challenge kalau dia kalah, counting of votes berlaku lebih daripada 1 hari. Kalau tak ada benda-benda tu, market will forget about this and tumpukan kepada benda lain. This is just another event. Okay? So dengan itu kita tengok kepada apa yang kita nampak kat market sekarang lah. If we look at the movement at the moment, saya tutup yang ni dulu, banyak sangat window. Kalau kita tengok kepada movement semasa seperti yang saya ceritakan tadi, pergerakan ini berlaku selepas China punya PMI tadi, where we do have a bit more positive market reaction. But kalau kita tengok overall, untuk sejak daripada minggu lepas, ini adalah sejak daripada minggu lepas. Sejak daripada minggu lepas. This is what the market looks like sejak daripada minggu lepas. Ini Isnin lepas. Ini hari ini. So, kalau ada siapa yang katakan, oh, market risk on. Indeks ke bawah, dollar pair ke bawah, yen pair ke bawah. Nampak? Jangan 3 candle naik, oh dah bagus dah risk dia. Tak. Ini daripada minggu lepas. Kalau kita tengok daripada sejak 2 minggu lepas, this has been happening sejak 2 minggu lepas. Di mana indeks semuanya ke bawah, yang kuning ni. Yang kuning ni indeks Ni adalah indeks yang kuning ni. Indeks semua. Okay. It has been going down. Yang kuning ni semua. Yang merah ni semua adalah kepada yen pair. Arah dia ke bawah. Dollar pair ke bawah. Yang tinggi sikit, biarpun jatuh sejak daripada minggu lepas, Jumaat lepas, adalah minyak. Ini adalah minyak. Adalah minyak. Dia kontrak baru. So, kita tak dapat nak katakan. But we do have minyak yang, saya rasa saya tak tukar minyak ni.
minyak sepatutnya ini adalah kontrak, ini adalah kontrak ni ini adalah kontrak yang bulan lepas, so it's not relevant Okay. Jadi everything is going down. Everything is going down against US dollar. Against US dollar 2 minggu lepas. Sejak daripada minggu lepas, ini yang kita nampak, even yen, even USD JPY is going up. Sejak daripada minggu lepas, we do have USD JPY sideways, dan now dia berada dekat last week punya open. Okay, that shows that kita masih ada underlying US dollar JPY punya strength. Bukan I'm not talking about 3 candle hourly. I'm not talking about that. I'm talking about structure. Okay. Ni. Apa yang dah nampak untuk US dollar semasa? Tak payah letak ni. It's still dalam satu correction. Ingat, bila kita bercakap mengenai structure market, kalau ini kita katakan downtrend, ni adalah downtrend, yes. Tapi dia tengah memperbetulkan this downtrend. Let us show dia dekat chart ni, takut saya terpadam semua. Okay, ni adalah dolar. Ini dah dolar, kita ambil dekat H4. Okey. Bilanya kita katakan benda tu downtrend, bila kita ada series of lower low. Okey, dan kalau dia dalam range, contohnya kalau kita lihat ini kepada lebih besar punya time frame, ini dalam range, betul tak? Dia dalam range yang ini. Setuju? Ini tak buat higher high banding dengan yang sini. Betul? Ini tak buat higher high banding dengan yang sini kan? Ataupun lower low banding dengan yang sini. But kalau anda tengok yang movement ini ada berapa swing? Ini ada berapa swing? Sekali imbas, ini ada berapa swing? Ada 5. Okey. Maksudnya dia trading. 1, 2, 3, 4 dan 5. Setuju? And then bounce dalam 3. 1, 2 dan 3. Okey. Now, setakat ini, daripada ini kita ada 5 swing. Kalau sini 5, sini 3, we are expecting it will be followed by another 5 swing. Tak kisahlah dia jatuh dalam bentuk zigzag. Zigzag tu 5, 3, 5. Ataupun dia dalam bentuk flat. 3, 3, 5. Apapun anda menjangkakan dekat sini akan ada apa? Akan ada 5 swing. Cerita ni mungkin bertukar kalau dia buat running flat. Ingat tak Jo? Running flat pun 3, 3, 5. Tapi running flat sifat dia apa? Dia punya wave B ni kena break. Ingat tak? Jadi kalau ini flat, ini adalah regular flat. Regular flat. Regular flat 618 ke 1236. Adakah dia dah sampai 618? Let us see. Okay, kalau kita tengok, dia mungkin dah sampai. 1 and 2. 618 and 764. Nampak? It already test tempat ini. Tempat ni dah test. Okay? Tempat ni dah test. Cerita dia, kita ada 5 swing. 4 dan 5. Dah ada 5. Okay. Dia boleh habis dekat sini dan terus naik. Sifat dia boleh. Sifat dia complete daripada sudut hukum. Untuk kalau dia regular flat, dia akan cecah this level. This is the ideal.
This is the ideal. Okay. Now, kita jangkakan 5 swing. Kalau 5 ni cuma sub, maksudnya dia cuma sebahagian daripada yang lebih besar, macam ni. Okay. Kalau dia cuma sub, we are expecting another 5 wave ke bawah untuk dollar index. Persoalan dia, adakah ini dah habis dan kita akan ada dolar yang terus naik? Sebab ini 5 swing, ini 3, ini 5 dan dia truncated dan dia naik ke atas. Not really, truncated daripada sudut level, tapi daripada sudut structure dia tak. Itu structure. Okey. Jadi kalau ini berlaku, wave 2 apa sifat dia? Wave 2 lazim sifat dia. Wave 2 correction yang besar. Kalau kita lihat kepada correction semasa Fibonacci, ini baru saja 23.6. So, I do expect at least sekurang-kurangnya it will do this move ke 326 sekurang-kurangnya sebelum ni, maksudnya in other word we are expecting secara strukturnya, sebab correction yang di sini dia tak sama dengan correction yang berlaku kat belakang. Daripada sudut momentum dan structure dia tak sama. Ini besar. Sama macam yang anda tengok yang macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. We do expect untuk dibuat lain. Maksudnya, kita jangkakan yang correction dekat sini lebih besar sikit. Macam ni. Dia tak sama dengan yang sini. Dia tak sama dengan yang sini. Faham? Okey. So, apa yang saya nak nyatakan kat sini, saya expect berdasarkan structure dan apa kita nampak, dolar tu masih naik ke atas. Sekurang-kurangnya 38.2 untuk Fibonacci retracement, ataupun daripada sudut movement dia dalam double correction, W, X dan Y ke atas. So, kita dah ceritakan benda ni sejak bila? 2 minggu dah kan? Sejak ini berlaku kan? Sini rasanya. Sejak ini break trend line. Sejak sini rasanya, sejak September. We are talking about at that time kita menjangkakan US dollar akan buat A, B dan C. Siapa ingat? Kita jangkakan dia buat A, B dan C tapi nampaknya structure dia cuma 3 A, B dan C yang ni. Lepas tu 3 and apa? Di sini baru dia melakukan zigzag satu lagi double correction. Selamat siang, kan? Boleh? So in other word, we are ingat dia tak ada berjalan satu line, tak ada. Dan kalau anda nampak structure semasa, kita dah ada divergence. Ini wave 3. Kita mungkin ada wave 3 ni. Kalau ini buat higher high, saya akan alihkan wave 3 kat sini. Faham? Kalau tak ada higher high, berakhir dengan divergence dan membuat 3 wave correction, US dollar lemah di hourly H1 sebelum dia naik balik. Okey. Kalau ini dalam divergence. Simple je nak tahu dia break ke tak. Anda tarik trend line nanti. Anda tengok kalau correction dia break up trend line, ni cara dia. 2 tembus line-line ni semua, 4 sambungkan dia. Kalau dia punya ni break ini, tembus macam ni. Dollar index dekat H1 ni. Kita buang ni semua. Okey, anda tarik trend line yang ni tadi
2/4 ni, anda tarik trend line, dollar index, mana 2 dan 4 tadi? 2 ni dekat H1. H4. Okey. Barulah cat saya sama. Ada tarik trend line macam ni. Ada tarik trend line sebasa macam ni. Tak kisah dia tembus. Ini adalah untuk tengok structure. Kalau dia break out ini dan kita ada macam ni. 1, 2, 3. Then kita akan habiskan 5 kita dekat sini. Faham? Anytime dia break this trend line, letak alert. Then US dollar akan reset sebelum dia naik balik. Boleh? Tak ada benda yang berjalan satu line lurus. Tak ada. Tak ada. Boleh? So, kita masih jangkakan a bit more US dollar strength. Kalau itu berlaku, then kita expect euro US dollar untuk masih ke bawah. Kita dah cerita benda ni dari minggu lepas kan? Betul tak? Daripada minggu lepas kan? Ada orang tanya, boleh long tak euro US dollar? Yes. Tapi bukan tempat sekarang. Ada tunggu kat bawah ni. Saya memang nak long euro US dollar untuk swing. Tapi bawah ni nanti. Bawah ni nanti. Ini kalau dia naik ke atas, sama juga macam euro US dollar ni kan. Macam dollar index. 2/4. Saya nak tengok this movement. Dia break ini. Lepas tu dia turun. Dan turun. Dan dia break this one. Kalau dia break ini, saya akan tarik Fibonacci saya. Dia break this W, dia break ini. Then, ini adalah untuk swing. Saya akan tarik Fibonacci saya daripada atas ni ke tempat ni dan ke ni untuk letak entry dekat sini. Ingat, ini adalah untuk swing. Dia bukannya stop loss 50 pip. The stop loss here is big. Ini adalah untuk swing. Ni area dia. Ni stop loss dia. Ini trading dekat H4 bukan H1. Okey, sesuaikan anda punya lot sizing lah. Sini yang saya tunggu nanti. Sebabnya kita jangkakan US dollar untuk lemah bila dia sampai kat sini. Ini semua satu cerita tau. Lepas ni saya tunjukkan apa yang saya dah prepare untuk anda. Ini ingat cerita kita untuk euro US dollar ni. Kita nampak benda yang sama untuk GBP. Kita ada new lockdown dekat Europe. Kenapa nak jangka euro nak kuat sedangkan ekonomi dia pun dijangka turun? Yes, bukannya dia saja. Cerita dia pandemik COVID-19 tu kat Malaysia pun ada. US pun ada. Dia bukannya dekat Europe saja. Kalau dia dekat Europe saja, virus tu tak reti nak pergi tempat lain, dia tak ada ikut orang naik flight, tak ada ikut orang naik cruise, then saya tak akan pergi long Euro. Faham? Boleh, Rosli? Cerita dia, saya ada setup yang saya nampak, saya ada stop loss yang saya nampak, dan saya ada tempat hala tuju yang saya tengok. Dan saya trade dia. Saya tak pergi, Europe nanti kuartal keempat, GDP dia dijangka akan terjejas. Betul. Ekonomi mana yang tak terjejas kalau dia tutup? Even Malaysia punya ekonomi pun terjejas bila kita MCO itu kan. Of course. Tapi pandemik ni bukan hanya kepada Europe. Bukan hanya kepada Germany, France. Bukan hanya kepada Spain. Bukan. Kita ada central bank dia yang cuba untuk kita ada ECB, kita ada negara-negara punya central bank yang cuba untuk meningkatkan likuiditi pasaran, dan dia dah bagi tahu Disember ni ECB akan ambil tindakan. Okey, betul. Sekiranya supply bertambah,
in that one, price akan jatuh. Euro kita akan ada lebih banyak easing polisi, sama ada penurunan interest rate ataupun interest rate dia mungkin jadi kosong, ataupun kepada kepada pembelian bond, quantitative easing, aset makin bertambah. Yes. Tapi cerita dia central bank lain tak buat ke? Belum sekarang, Amirul. Saya tak dapat bagi level dia dulu selagi dia tak break W tadi. Tunggu dia break W dan kita tak takut dia naik terus. Jadi tak adalah kita 2-3 kali kerja kan. Jadi apa yang central bank lain buat? Ini bukannya cerita dekat Hawaii, cerita dekat Germany. Ini cerita global. So kita tak dapat ambil divergence of central bank punya trade, di mana ini tengah easing, ini tengah tightening. Sebab pandemik ni satu dunia tengah easing. Yes. Jadi kita dia bukan dia isolated kepada Europe sahaja. So itu yang ni. And if actually pada waktu sekarang ni, because everybody is easing, if ECB is taking the part untuk melonggarkan polisi dia dengan lebih agresif disebabkan oleh jangkaan slowdown, kuartal keempat disebabkan oleh penutupan ekonomi, Europe will recover sooner. Faham tak? Ada kemungkinan Europe akan recover lebih cepat. Bukan daripada sudut COVID-19, tetapi daripada sudut ekonomi. Sebab duit tu dah di standby awal. Sekiranya Fed tak buat benda tu, nampak? Ini bukannya keadaan biasa, seorang easing, seorang tightening disebabkan oleh data ekonomi. Tak. Ia adalah kepada the global pandemic. Sebab itu kita tak dapat, dia ni nak ECB bulan 12 akan turunkan rate, akan easing lagi, menyebabkan euro jatuh. No. Yes. Exactly. Macam PBOC, macam China kan. Dia buka ekonomi dia lebih awal. PBOC menurunkan interest rate. Tapi kenapa kita nampak untuk mata wang yuan ni, USD yuan, kenapa USD yuan naik? Maksudnya, kenapa USD yuan jatuh? Maksudnya yuan tu kuat lah. Kan? Mana yuan saya? Ni. Kenapa benda ni? Sebab USD lemah. Siapa kata USD kuat? Tak ada. Ini USD belah kiri kan. Ini USD. Tengok, semua chart US dollar, Singapore dollar. Apa lagi ni? SEK. Semua. Kecuali kita ada lira dan juga ni, Turki lira. Ni je. Turki lira hancur. Kan? MXN, even Mexico. Ini dalam pembetulan. So we might see Mexico ni adalah naik ke atas. Ini adalah fasa pembetulan. Kalau nak trade dia, saya akan tunggu ke bawah ni untuk long. Tengok chart besar sikit. Jangan cuma tengok 3 candle. No, ini uptrend. Ini tengah pembetulan, betul? Ini higher high. Kenapa anda nak long? Kenapa anda nak short? Anda tunggu dia punya ni. I'm looking at here. Tapi I don't like to buy US dollar. Dollar index adalah ke bawah. Faham? I'm expecting 5, 3, 5 untuk break kat sini sebelum dia buat bigger correction. If that happen, Euro USD ada kemungkinan untuk cecah sekitar this level. Ni equal leg dia. Ini semua corrective wave tau, wave 4. I'm looking at 128, 129. Sebelum US dollar kuat balik. Kita nak masuk wave 3 ni, negatif dollar dynamic di time frame besar. Bukan hanya negatif US dollar dynamic. I'm looking at more of
indices dynamic di time frame kecil, di time frame yang lebih kecil. After, let me show you apa ke arah election ni. Okay. Ini adalah apa yang saya standby-kan sebelum kita webinar tadi. Tu saya senyap sikit. Ini adalah pergerakan semasa. Saya kongsikan yang ni kepada anda selepas ni. Okay. Ini adalah kesemuanya kepada apa yang kita nampak dekat chart. Indeks untuk S&P 500, YM setakat ini baru 3. Ini adalah 3. Okay. Nikkei saja dia dah ada 3, 4 dan we are looking at dia buat 1 di yang kecil dan sedang buat 2. Ini sedang buat 4. Ini sedang buat 4. Boleh? Kemungkinan dia. Dia mungkin 3 saja lepas tu jatuh. Okay. Jadi berdasarkan view ini, kalau kita ambil equal leg, kita sedang semua, kita tengok indeks dulu, saya besarkan sikit. Ini mungkin akan buat wave, tengah buat wave ketiga dia. Ataupun wave C dia, ataupun wave Y dia. Ini untuk S&P 500 futures. Ada yang tanya kenapa guna futures, tak guna cash. Okey, SPX, Dow Jones itu cash market yang berjalan pada US session. Chart dia kalau kita nak gunakan dalam, saya sendiri untuk apa yang anda nampak ni, ini adalah saya yang pilih. Kita ada few person dalam satu group yang buat benda ni dahulu. Kalau nak tahu. So, apa yang saya buat adalah, kenapa saya pilih ini dan saya tak pilih SPX? Kenapa saya pilih YM, tak pilih Dow Jones? Dia bukan cerita trading. Dia cerita correlation. Sebab, kalau anda tengok Dow Jones Industrial Average, dia cuma berjalan pada malam nanti, 10.30. Faham tak? Kalau anda tengok chart dia tak complete, candle dia tak banyak. Boleh? Candle dia tak banyak. So, kalau saya nak buat technical analysis, saya nak as much info mengenai price tu. Sebab itu saya gunakan futures. Faham? Tapi kalau anda nampak anda guna Dow Jones, anda guna SPX, lebih cantik daripada ni, anda pakai. Anda pakai. Saya dah backtest, saya dah cuba dia bertahun. Bukan baru seminggu ataupun 2 tahun ni, bukan. Dan itu yang saya nampak. Mungkin anda nampak benda baru kepada market sekarang. Jadi kalau itu relevan kepada sistem anda, pakai. Saya tak katakan salah. Okay? So, balik kepada cerita ni. Ramai yang start buat teori market dynamic ni, seronok tengok. Bagus. Ada perkembangan. Saya tak akan katakan salah ataupun betul. Bagus. Okey. Dan Mirul. Okey, 3 4 dan kita tengah nampak everything is lining up perfect. Nikkei kita tengah buat wave 2. Nampak? Rosli. Kan? Ini semua saya ambil daripada chart apa yang kita tengah tengok sekarang. Ini semua apa yang saya ambil dekat chart. Apa yang kita tengok sekarang. Chart-chart ni ada dekat Outlook. Everything lining up cantik. Macam di plan-plan kan. Ni mungkin 2 dan kini adalah Asia punya ni. Then we are expecting penurunan. Everything. Semua sama cerita. DAX tak buka lagi. Nampak kenapa saya tak dapat buka pakai DAX? Dia tak buka lagi. FDAX saya tak buka lagi. ES. Ini at least dia berjalan chart dia. Kalau saya tengok SPX tak jalan. Ini tutup Jumaat lepas. Tengok 31 Oktober. Kan? YM. I'm expecting a bit higher sebelum dia jatuh balik untuk melengkapkan
ke arah election besok. Nampak? Semua. Adakah dia akan buat cerita dia sekarang ni? Adakah dia untuk indeks ni, adakah dekat sini dia akan buat cuma 3 wave ataupun dia akan buat ini? Tu cerita dia. Oh? Ataupun ini possibility nombor 1. Lepas ni kita tengok apa impact dia kepada yang lain. Ini untuk indices. Nombor 2, adakah dia akan buat deeper correction? Tak cukup. Adakah dia akan buat deeper correction? Kamu dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tu cerita dia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ataupun nombor 3, ini kita punya possibility. 3 yang utama lah. Ataupun daripada level semasa 1, 2, 3. 1, 2, 3, dia dah naik kan? Dia dah belum. Sorry. 1, 2, dia habis hak ni. Saya tukar color. Ataupun dia buat benda ni. 3, ni adalah amat bullish dan dia bermula untuk wave ke-5. Okay. 3 possibility yang besar. Ini yang saya sharekan dalam webinar pada minggu lepas, iaitu cerita ni. Ingat tak? Dalam webinar minggu lepas, cerita ni. Ada 4, saya tak nampak yang nombor 4 tu. Nombor 4 tu agak ekstrim. Agak terlalu ekstrim. So, either nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3. Nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3. Ni yang saya letakkan dekat sini. 1, 2, okey. Ni. Sekejap. Nombor 2 dengan nombor ni sambung. Okey. Sekejap. 3. Kita letakkan lah. Saya tukar color dia supaya anda tahu apa yang sedang kita lihat sekarang. Tu cerita kita sekarang ni. Kita kat mana? Apa yang akan jadi ni? Jadi kalau anda trade, anda tunggulah price action dia tak ada. Price action dia tengah buat benda ini. Market pun tak tahu. Market lining up untuk dia, mana satu aku nak ikut. Mana satu yang aku nak pergi sekarang ni. Jadi kalau ini berlaku, kita ada turun. Apa pun anda jangka dia turun. Itu saja. Ini view saya semasa. Kita akan ada 5 wave. Oh, ni bawah ni. Okey. Ini view saya semasa. Yang ini view saya semasa. Yang satu lagi view saya adalah kepada dia buat double correction. Okey, kalau ini berlaku dia buat ni. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey. Satu lagi amat ekstrim adalah dia buat benda ni. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Either one. Mana satu correction yang dia ikut sekarang ni. Okey. Anda nampak tak apa yang kita jangkakan yang sini? Kita jangkakan there will be a bounce. Macam mana pun by hook or by crook, there will be a bounce dalam tiga-tiga cerita ni. Nampak tak? Selepas election. Nampak? Selepas election. Kita jangkakan akan ada bounce. Pada waktu ini view saya. Dalam chart saya, semuanya, sebabnya saya menjangkakan indeks akan buat benda ni, kita jangkakan untuk yen pair pun tengah buat benda sama tau. Nampak? Yen pair. Kalau kita lihat yen pair, 1, 2, 3, 4, 5,
EJ, EU pun tengah buat sama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Benda sama. Cerita dia, EJ ni, dia break A. Ni maksud saya. EJ, kenapa kita nak tengok benda tu macam tu? Ni. EJ. Okey. Kita buang semua ni. Dan EU. Saya harap anda faham apa saya cuba sampaikan ni, ya. Ni dia dicat bang. Jap. Kita tengok H1. H1. Okey. Saya nak anda tengok yang ni. Okey. Kalau kita tahu correction 3 wave. Sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Tak kisahlah 5 dia macam mana. Okey. Lepas tu kita ada 1, 2 dan 3. Faham? Now, apa yang anda nampak? Dia tengah last correction. Sebab ini dah break out. Ini dah break out daripada sini. Okey. Itu untuk EJ. Kenapa ini penting? Chart dia sama. Boleh? Chart dia sama dengan EU. Dia cuma beza dia apa? Dia tak break lagi. Kalau EJ break, apa probability untuk EU untuk break ke bawah? High kan? Sebagai trader, anda cuma tengok probability, anda tak dapat tengok, oh ini mesti. Tak, I'm not saying 100% dia akan jatuh. Tetapi, probability untuk dia break ini adalah tinggi. Jangan tunggu. Sebab itu, kalau anda gunakan support resistance dalam trading anda, tolong pakai benda ni. Ramai sangat kena. Oh, sini aku nak buy. Jeling dulu EJ buat apa? Jeling dulu dollar index. Nampak tak guna benda ni? Jangan, oh sini dah sampai support ni kan. Ni buy. Tak, EJ break. Jangan buat hal. Jangan buat hal. Faham? Sebab kita tahu EJ jatuh kalau indeks jatuh. Now, kita tengok indeks jatuh. Faham tak macam mana nak guna dia? Jangan cuma risk on, risk off. Bukan. Anda tengok kepada structure sequence correlation. Chart dia sama. Ini breakdown. Ini buat lower low. Anda rasa sini dapat buat higher high tak lepas ni? Jangan buat cerita. Lower probability. Saya tak kata tak mungkin. Tapi higher probability dia adalah untuk continue daripada max kat sini kepada this level. Ini je, tak payah tarik Fibo pun anda tahu ke mana dia pergi. Sama dengan yang ini. Faham tak struktur yang saya ceritakan ni? Ini will go at least sampai sini. Kan? Faham? Jangan, oh sini support bang, sini buy. Ini EJ break. Jadi kalau EJ break, EU yang chart sama, lebih kurang, dia tak 100%, tak setiap ni, tapi struktur dia sama, pun akan break out ke bawah. Ya? Sampai 100%, then baru kita cerita. Boleh? Nampak? Trade apa yang kita nampak. Jangan anda buat assumption sendiri. Jangan buat assumption sendiri. Trade apa yang anda nampak. Saya tak katakan, oh sini akan lonjak. Tak mungkin lonjak. No. Tapi berdasarkan EJ, berdasarkan apa kita jangka kepada indeks punya movement tadi, of which chart dia sama. Chart dia sama. Boleh? Ya? EJ dah buat this one break. Rasanya indeks nak buat ke mana? Semua berkaitan. ES. Semua ni berkaitan. Tengok. Saya ambil chart ketiga.
Saya harap ini jelas kepada semua kali ini ya. ES. Boleh? Ni kepada tempoh masa yang sama. Nampak high dia sama masa. High dia sama masa. Kan? Faham maksud saya? Ini break, apa kemungkinan sini? Apa kemungkinan? Ini belum break. Ini belum break. Tapi sebab ini break, apa kemungkinan untuk EU? Apa kemungkinan untuk S&P 500 ni? They will complete this equal leg. Faham? Boleh? Semua senyap ke? Ataupun Hawa? Faham Siti Hawa? Jo? I hope by now semua dah nampak jelas dah benda-benda ni. Kita tiap-tiap webinar saya ulang benda ni. Boleh This I think it's very day one. Nampak kan? Kita trade apa kita nampak dekat chart. Jadi anda tak akan pergi long dari sini, no. Ini EJ ni break. Anda tunggu, kalau anda nak ni pun, inilah yang kita katakan trade dekat ekstrim. Bila dia melakukan ekstrim, kita tunggu ekstrim, 3 wave. Itu guna 3 wave tu. Kalau anda nak continuation, tunggu dia breakout ke atas dan balik. Itu je. So bias market pada semasa adalah masih risk ke bawah. Untuk indeks ke bawah, EJ ke bawah, EU ke bawah. Adakah ini, dan kita dalam dinamik apa? Simple. Anda tengok UJ. Kalau kita tengok UJ semasa, UJ saya dah katakan tadi, UJ tak terlalu lemah. It has been moving sideways ini sejak daripada minggu lepas. Sejak daripada 2 minggu lepas. Sejak daripada berapa? Kan? So, adakah ini bermakna US dollar lemah? Tak. US dollar been found support and bouncing. So, kalau UJ ni tetap ke atas, kita expect dollar dynamic. Untuk short term. Untuk short term. Jadi maksudnya, short term tu 2-3 minggu. Bagi saya short term, short to mid term adalah 2-3 minggu. Okay? Dalam dollar, positive dollar dynamic, dollar higher, dollar pair lower, ni dah ada kat sini 3 minggu kan. 3 minggu kan, 2 minggu dah. Tapi ingat, yang ni 2 minggu dah, 3 minggu dah kan. Kita expect dollar pair untuk jatuh. EU ke bawah, GU ke bawah, AU ke bawah, NU ke bawah, UCAT ke atas, USHEF ke atas. Okay. Kita jangka yen pair akan jatuh, EJ ke bawah, GJ ke bawah, AJ ke bawah dan ke bawah. Index dan USD, JPY sideways. Correction ke atas. Ini yang kita expect. Benda ni dah ada 3 minggu. Nampak? Cantik kan Rafi? Bila kita faham market dan kita akan tukar pendapat kita sekiranya something else happen. Hampir 3 minggu dah kan? Something else happen. UJ break ke bawah. Kalau UJ break ke bawah, yen dynamic. Index tak naik ke atas. Then kita akan masuk kepada view ini. View ini. Apa pula? Kita tak kata, oh ini 100%. Tak ada. Kita trade based on apa kita nampak. Kalau UJ break ke bawah, kita mungkin akan ada ini ataupun ini. If UJ ke bawah, break. UJ break. Ini UJ ke atas dalam 3 wave. Nampak? Macam mana kita kaitkan apa kita nampak dekat chart. Sebab semua dia sama. I hope ini ada sinar hari ni. Hawa dah ikut sebulan kan Hawa. Dah start boleh Mastura okey. April. Boleh Azman tak payah tanya, Dil tak payah tanya, Edward okey, Faizal
Fikri, Govan okey. Jumatri ikut selalu. Khairi Ashan Power tu master. Jadi dah start nampak tak benda ni? Kan? Dah nampak kan? Based on apa kita nampak, dia cuma high and low market je. Dia bukannya pasal elite wave. Dia high low je sebenarnya. Kan? Ikut webinar hari Sabtu tu kan saya terangkan satu. Daripada cara tarik Fibo sampai nak tengok higher high, lower low, RSI. Kan? Boleh? Trade apa yang kita nampak. Form your day one, tunggu kepada 3 wave ekstrim untuk trade. Itu je. Yes, it is basic. Sebab tu orang kata macam susah je yang Zul ceritakan. Mana ada susah? Ini basic habis. Rodi kan? Ni basic habis. Ni basic. Tunggu peluang melem. Ya, itu je. Yes. Dan kalau dia tak jadi macam tu, kita tak degil. Kalau anda ada position, anda, salah aku. Tak, kita kalau lebih 1618 kan, kita tahu, ini silap. Kita tak ada teknik harapan. Tak ada. Nanti dia naik lah. Kita top up account. Tak ada dah benda tu. Anda tahu anda salah. Close position. Ingat tak? Siapa? Edward. Siapa dah dulu? Yang EJ kan long. Kan? Nampak? Selagi dia tak break 1618, apa saya kata? Apa saya katakan Edward? Hold dia kan? Itu je. Sebab tak ada apa yang membuktikan trend berlaku. And what happened? Dia naik. Betul? Selagi dia tak break 1.168. Itu je. Buat benda tu ulang. Ya? Sebab dia bukannya satu titik dekat chart. Dia adalah satu range. Boleh? Okey, US presidential election. Inilah kisahlah. Kita tak tahu Trump menang ke, Trump kalah ke, Biden menang ke. Sebab basically apa juga yang diorang nak buat. Apa juga yang Trump nak buat, apa juga Biden nak buat, itu dah ada dalam price. Jadi itulah. Sedih. Kita tak tahu dia orang nak buat apa. Maaf. Kita tahu dia orang nak buat apa. Kalau Biden menang, dia dah kata, okey, dia tak akan bantu sektor tenaga, dia akan naikkan capital tax, dia akan luluskan stimulus. So, kita akan ada market dah price in benda tu. Kita nak trade apa? Sekejap orang kata price in, sekejap ini new info. Mana satu new info, mana satu price in. Tapi it's good that you know what is happening. Faham? Don't trade the fundamental. Trade apa yang anda nampak. But know the fundamental. Know what is moving the market. Boleh? Tapi dia ada hard dia. Di situlah anda melihat. Dan anda trade bila trend berlaku. Jangan trade sideways market. That's it. Itu je. Power. I hope by now dah idea structure tu dah ada. I hope. Itu je. Dia cuma tema. Dia trade apa kalau ada trend. Silver, yes. Silver, we don't know whether it's going to do lower. Kalau dia buat lower, kita long. Itu je. Kalau dia buat lower, kita long lagi. Dia tak break lagi 1618. Ni. Dia tak break 1618 yang ini. Untuk yang dalam grup punya ni, saya close dia. Sebab ada yang duk PM, saya pun pening. Dia kat sini. We are waiting here. Dah start nampak kan? Boleh apa? Boleh, alhamdulillah. Cuma tak payah tahu ni tak payah. Anda tahu pandai kira saja. Satu saya kata pandai mengira kan. Pandai mengira, mata kalau tak nampak pergi kedai cermin mata. Saya pun nak pergi tapi tak dapat sebab PKPB ni.
Wangsa Maju ada kedai. Nak buat apa? Nak buat multifocal. Mata tak nampak. Okey. Boleh, I hope jelas. Tak kisahlah Biden, tak kisah, banyak sangat cerita. Dia nak menang ni, lepas tu Trump nak contest. Cerita dia, apa tu nampak dekat chat? Ada set up tak? Kalau ada set up, letak limit order, letak stop loss, letak TP, that's it. Letakkan, kirakan lot sizing, trade. Itu je. Anda nak tengok Bloomberg sampai pukul 6 pagi, pukul 7 pagi, boleh. Tapi bukan untuk trade. Bukan untuk trade. Tujuan anda yang tu, anda nak tahu siapa menang, bukan untuk trade. Kalau dia menang, wah, okey, ni set up dia. Tunggu set up. Bukannya tekan, tekan. Boleh pengsan macam tu. Result election biasanya hari yang sama. But we did have, macam last time Florida, kira sampai hampir 2 hari. Itu yang Trump tak nak. Kalau few days, dia akan challenge. Sebab dia kata ada penipuan. Biasanya pada esok keesokan hari. Selepas election tutup, esok. Sebab dia orang elektronik. Kalau undi postal tu dah dihantar awal. Sama macam Malaysia, sama. Everything is electronic. So it's calculated electronic. Online. Dia orang bukan macam kita yang tu. Dia orang tekan butang tu. Itu. Dia orang bukan bawa pensel, keluar tangan view. Okay, no comment. Hai, kenapa lah Malaysia? Okay. Sini selalu black out. Sibu, tahu. Saya pernah cover election Sibu. Yes. Dia election pun, kita kan 12 jam. Minul. Kita 12 jam depan. Election dia pada tengah malam besok kita baru start. Bukannya besok kan, tengah malam kita baru start. Bukan tengah malam, kira pukul 8 malam kita lah, 8 pagi dia kan. Election tu dah start, postal voting tu dah. Okay, kita break dahulu. Sebab tu saya katakan, jangan risau pasal market. Anda risau pasal nak ikut teknik anda, itu je. Bukannya anda nak trade election. Anda trade teknik anda. Betul tak? Anda trade teknik anda, bukannya trade election. Election tu 4 tahun sekali. 4 tahun sekali entry satu. Apa dah. Okey. Okey, kita break sekejap. Kita sambung balik 5 minit lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, boleh dengar audio? Boleh Muhammad Maliki, boleh Zam? Yan. Zam, faham konsep yang kita bawa ni Zam? Market dynamic. Boleh macam mana kita melihat semua, kita lihat Minggong, thank you. Jom, kita melihat kepada structure. Kita trade apa kita nampak. Chart tu bagi tahu kita apa price, apa market tengah buat. Kalau kita daripada higher high, kita trade bila market buat trend. Trend tu berlaku bila ada series of higher high. Bukannya satu high, dia maksudnya macam ni. Bila price buat benda ni, katalah kita ada instrumen baru kan, baru keluar. Contohnya apa coin lah. Kita panggil dia Ming Leong Sibu FX pula. Sibu coin lah, Sibu coin ataupun Tanah Merah coin. Boleh. Sungai Merah coin. Sungai Merah. Ud. Okey. Okey, kita panggil dia Sungai Merah coin lah. Dan dia release date dia hari ni. Okey, chart dia sideways dan dia start movement dia. And movement dia naik, turun, ada spike and whatever lah. Ni volatility tak banyak. Okey. Dan apa, ini kita punya kosong. Ini point kosong kita. Tak adalah price dia pergi kosong. Dia akan start dengan RM10 or whatever harga lah dan sini kosong. Okey. Ni movement biasa dalam whatever instrument. Okey. Kita tak trade selagi dia macam ni. This is biasa. Kalau anda nampak IPO pun macam ni. Kita ada N Group punya pricing keluar minggu lepas dan dia punya IPO launching pada minggu ni. Tak kisahlah. Okay, now selagi dan kita dah ada high, kita ada low. Jangan trade dalam ni. Kalau dia break pun, anda tak trade lagi. Tak trade lagi. Anda cuma trade bila dia buat benda ni. Dia break ini. Then anda ada high, low, high, high, low. Dan anda tunggu bila dia break sini. Dia balik. Then barulah anda trade. Faham? Baru ada trade. Barulah ada uptrend. Selagi dia movement dalam ni, jangan trade. Gold. Saya tak faham kenapa orang trade gold pada harga semasa untuk short, untuk long. Seriously, saya tak faham. Ni, anda tengah tengok chart apa ni? Ni chart apa? Tanya siapa-siapa pun ni chart apa? Kecuali anda trade dekat 5 minit lah. Yes, trend dia atas. Tapi sekarang ni, ini sideways. Anda akan dapati sekejap dia naik, sekejap dia turun, sekejap dia naik, sekejap dia turun. Jangan. Anda trade bila ekstrim. Ekstrim dekat sini daripada high ataupun dia break atas ini dan balik. Jangan trade kawasan ni. Anda cuma trade ekstrim. Ini dah satu ekstrim. 1, 2, 3. Sini. Kalau dia nak naik, dia boleh naik terus daripada sini. Dia tak perlu pun turun bawah ni. Okay, kalau dia terus naik, kita tunggu dia break sini dulu, 3 wave, kita long. Itu je. Jangan trade semasa. Anda ceritalah apa teknik pun. No. Kalau tanya saya, this move, ingat tak? Yang naik ini, kita dah tahu, kita dah lukis yang dia naik ni dari bila? Dari bila? Daripada sini. Bukan dari sini. Daripada sini, ekstrim ni. Sebab silver naik. Ingat tak? We knew about this movement. Saya tak trade dia. Sebab saya trend follower. Tak. Saya tak trade dia. You give me money to put in, then barulah kot. Asalkan jangan risiko duit saya. But I want to buy gold. I'm not going to sell gold. Dua central bank Eropah
menjual gold. So, adakah itu menyebabkan value gold jatuh? Tak. Tak. They sold gold because they need the money. Itu dia sebab dia sold gold. Bukannya sebab dia orang nampak value gold tu jatuh. No. They need the money. They need the cash. Macam orang susah. Dia ada simpan gold. Dia jual gold untuk dapat duit. Sama. Baca World Gold Council punya report. So, I'm expecting gold to correct here. Kalau dia tak correct sini, dia terus naik. Ini kepada US dollar. On this movement happen only if US dollar buat kenaikan kat sini. Kalau US dollar jatuh, then gold akan naik. This B adalah sama dengan gold dekat sini. B kat sini. Benda sama. Boleh? But you are not touching benda sideways ni lah. Tolonglah. Kan? Lepas tu tanya, kat mana boleh cut ke tak bang? Saya tak tahu. Saya dah sebut, anda tak trade gold sekarang. Selagi, kalau nak trade gold, anda trade dia dekat sini. Bukannya dekat sini. Anda trade gold di sini. Dah boleh kira pun. Tapi saya tak bagi tahu tak kenapa. Dia punya range ni besar. Instead of trading gold, I would rather trade silver. Kalau anda dah masuk kat sini, anda pegang. Yang dulu kan, anda pegang. Sepatutnya anda dah letak BE. Dia tak perlu pun buat ni. Mungkin dah jadi 5. Ini jadi C. Sebab ni 3 wave. Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5 dapat. Ini boleh jadi 5. Sorry, ini boleh jadi 5 wave. Saya cuma tukar je. Tak perlu pun dia buat kat situ. It all depend on US dollar. Boleh? Okey, lama pula kita ni. Saya kongsikan yang ni tadi. Yang ni tadi. Current structure. Sekejap. Current structure. Sekejap dia upload sekejap. Boleh? Nampak? Ada tak file dia? So, apa yang kita jangkakan, either one, either these 3 wave. Ada lagi. Satu lagi adalah yang amat ekstrim. Saya tak. Itu kalau saya tak nampak probability itulah. Okay. Kunci dia adalah kepada dolar, adalah kepada USD JPY. Sama ada kita sedang lihat kalau dolar positif, then indeks dapat naik. Kalau JPY positif, indeks tak dapat naik. JPY positif adalah bila view 1 dan view 2. View 3 ni adalah USD JPY naik ke atas. Okay? Ada soalan? Chart ni semua ada dalam Outlook. Chart ni semua ada dalam Outlook. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk pada topik kita pada petang ini, iaitu kepada topik terakhir kita dalam pusingan kali ini, iaitu kepada confluence teknik. Seperti yang anda nampak, saya bukannya bawa teknik kepada anda. Teknik anda pakailah. Teknik yang saya pakai, teknik tu tadi. Time frame mana, semua time frame. Time frame mana sesuai kepada anda. Kepada masa anda. Nak apply dia dekat H1 ke bang? Saya tak tahu. Kalau anda memang duduk menghadap chart, anda tunggu H1, maybe, ataupun lebih lower. Tapi kalau anda bekerja, dapat tengok chart sejam, 2 jam je sehari, H4 ke atas. Tak payah geling pun H1. H1 tak penting kepada anda. Boleh? Ya? Ni bekerja dekat tempat kerja. Tengok chart dekat jalan. Tengok chart dekat mamak tengah makan tengah hari. Tengok chart. Come on lah kan. Orang bayar kita tempat kerja untuk kita bekerja, beli masa kita. Kita pula cilok masa yang dia bayar kita untuk buat benda lain. Fikir diri sendiri. So,
Apa konsep yang saya bawa kepada anda adalah investing dalam trading. Apa dimaksudkan dengan investing dalam trading? Yang saya maksudkan adalah kita trade sistem je. Anda tak cuba untuk trade market. Apa maksud tu? Ni example yang terbaik. Election tu. Sukati dia. Anda nampak banyak tak saya nak, dulu saya rajin nak komen pasal election, pasal apa. Tapi saya dapati ramai yang anggap itu sebagai signal. Kalau macam ni, ini berlaku dan kita tekan buy. No. Fundamental analysis bukan itu. Fundamental analysis melihat kepada valuation. Itu fundamental analysis, ya. Melihat kepada kualitatif and kuantitatif analysis. Saya tak gunakan fundamental analysis seperti yang ramai orang fikir buat fundamental analysis kepada polisi bank. Come on lah. Kan? Even central banks, they did mistake. They did mistake. Kita ambil SNB sebagai contoh. Kita ambil Fed so many times. Dia ni. So, kalau anda trade dan buat analisa fundamental hanya kepada central bank punya analisa, yes, that is the biggest authority untuk mata wang. They are the one who print out money. They are the one who control the movement of money. Betul. I do agree. Tapi kita ni trade dua currency bila kita trade satu pair. Faham? Fed did wrong thing so many times in the past. Kalau anda rajin baca sejarah dia, tujuan dia orang adalah ni. How do you trade dia naik rate kita tekan buy? No. How do you trade dia easing policy, dia tightening policy? Terutamanya sekarang because everybody is the main bank easing. Dia tak ada divergence. Kalau ada divergence, then we can say that intrinsic valuation ini tinggi, ini rendah. Yes, kita ada divergence. Sekarang ni mana ada? Sekarang ni mana ada? Kita ada cuma Turki je tadi. Siapa yang rajin pergi tengok Turki lira, itu kalau nak trade dia kena tunggu pukul petang. Pagi-pagi anda bangun tidur, cat dia kejung. Lepas tu dia punya spread tu masak. Okay. So, apa yang anda trade cuma kepada satu sistem untuk membaca market. Dan kalau anda faham apa yang saya been talking about, what you are trying to do, tak kisahlah fundamental ke apa. Sebab fundamental saya simple. 3 aset. Index, US dollar. Index dia ada pecahan dia kepada ETF, kepada saham. Dalam webinar saya tak tekankan sangat, bukan apa. Sebab saya tak nak peningkan orang. Anda faham yang basic tu pun cukup. Lebih daripada cukup. Let me ask some of you yang baru, yang saya tengok sebagai baru ikut, maksudnya 3 bulan atau kurang. Rosdi, dia asap. Mana lagi? Vero, kan? Macam mana pemahaman anda kepada pasaran sekarang? Azlina, yes. Kan? Hawa, some of you yang ikut dalam, macam mana pemahaman anda sekarang banding dengan sebelum anda ikut webinar? What do you think? Bila melihat chart, bila melihat kepada correlation ni. What are you a better, your analysis is better now, anda lebih faham ataupun masih cari-cari? Kacau bilau. Dulu kacau bilau, okay. Now I hope you can read the market better. You know, anda tak peduli sangat news ke apa ke, tak. Tak ada berdebar-debar FOMC, tak ada dah. Stop itu. Kalau tak, anda tak tidur malam. Yes, Azlina, exactly. Setiap lekuk, anda tak. Jangan. Bukan, kalau buat duit tak apa. Hilang duit jadinya kan. Betul. Satu hari dia habis. Nampak? Dia kepada jaga duit. Tapi okey lah. That's free. The free $30. Tapi janganlah.
Sebab don't form bad habit. Nampak? Kalau jadi duit tak apa Azina. Ni cerita dia, you wait for price to come. Kita ni peniaga. Kita ni trader, peniaga, faham? Anda nak buy bila dia murah, anda nak sell bila dia mahal, ataupun anda nak benda yang ikut trend. Insaf dah. Alhamdulillah, dah insaf lah. Okay, so trend, bila ada trend, don't do contrarian. Anda cerita lah apa pun, contrarian lah, apalah kan. Anda tak move market, itu je. Anda depo apa? Market ni $6.6 trillion untuk currency. And when we talk about spot currency, we're talking about around 1 point something to 2 trillion. Satu hari, one day. Kita depo 1,000, kita punya sembang macam move market. Faham? Tak ada. Kita ikut trend je. Trade bila ada trend. Kita tunggu pullback trade. Pullback trade. Pullback trade. Itu je. Kalau dia terus pergi. Biarlah macam benda lain. Kita tahu benda lain akan kena-mengena dengan dia. EJ terus naik bang. Tengok EU. Tengok EU. Kalau EU dah naik sama dengan dia, okey, tengok indeks. Tengok kawan-kawan dia. EJ dah naik, tengok AJ. Anda tahu dah apa nak buat. Kan? Tengok GA. Itu benda-benda dia. Kalau anda nampak indeks pun start naik, apa semua, tengok GA. EGA akan start jatuh. Tengok Euro GBP. Kan? Itulah benda-benda dia. Kalau anda nak long US dollar, tapi market tak bagi, kan? Anda dapati, anda mungkin short Euro GBP. Itu je. Euro GBP jatuh kan sebab US dollar kuat. Ni. Tak dapat buka chart. Tak apa. Ni benda-benda dia. Kan? Jadi, the thing is, itu plan anda, itu cara anda berniaga. Tapi sebelum sampai kat situ, anda kena preparekan diri anda. I hope most of you dah buat benda ni. Cari objektif jelas kenapa anda trade. Buat budget anda. Buat anda punya ni. Sebab apa anda trade. Jangan buat mistake saya dan ramai rakan-rakan kita yang lain. Dia trade, Jumaat kita pergi withdraw. Yes, withdraw. Selagi dia tak sampai kat kita, itu bukan duit kita. Saya setuju. Betul. Saya setuju yang amat. Betul. Selagi tak pegang duit tu, itu bukan duit kita. Betul. Broker boleh lari, broker tak bayar. Yes, betul. Saya setuju. Saya tak pernah katakan tak. Okay? Tapi cerita dia, kalau anda withdraw, ke mana perginya? Saya tak katakan letak dekat HM, tak. What I'm saying is, you must have a plan. Kalau withdraw, to do what? Jangan jadikan dia macam orang kena nombor. Faham kena nombor? Pernah tak tengok, ada tak kawan-kawan, saya ni orang Sarawak, jadi jangan heran kalau saya duk cerita, sebab kita ni, kat Sarawak ni, kita bercampur. Bukan kata kat sini tak bercampur, tapi saya ramai Chinese friend, ramai ada races lah. So the thing is, even Melayu sama lah, ada yang beli nombor. Okay, bila dia orang kena nombor, saya satu yang saya tak buat mesti. Kawan-kawan, dia tak jahat. Orang beli nombor, selagi dia tak mencuri, merompak orang, bagi saya, dosa lah. Tapi bagi saya, dia tak jahat. Selagi dia tak mencuri, tak menyusahkan orang lain. Itu Okay, the thing is, bila dia orang kena nombor, dia dah berbulan-bulan, dia yang ni memang saya nak panggil dia professional gambler. Dia ni memang professional gambler. Saya boleh bagi nama gelaran lah, nama betul dengan Sifu. Siapa kenal Sifu? Ya. Siapa kenal saya kat Kuching tu, ada seorang kawan nama Sipu nama dia. Dahsyat tak dahsyat ni, Sipu. Kita panggil dia Sifu nama dia. Okay. John Ketepuk. Okay. Dia Melayu, dia Melanau. Dia memang professional gambler. Okay. Dan cerita dia banyak duit.
Dia banyak duit. Dia ada kantin kat sekolah, dia ada bisnes, dia ada macam-macam dia ada. Tapi dia tak pernah ada duit. Macam mana tu? Dia ada duit tapi dia tak pernah ada duit. Faham tak? Sekali-sekala dia akan berduit banyak. Faham maksud saya? Dia banyak duit tapi dia tak ada duit. Kenapa? Dia itulah dia. Duitnya tak dekat. Ya. Dalam kita ni tak berkat lah. Tak berkat. Tak berkat. Dia mengaku saya tak mengumpat dia ni. Dia mengaku pun saya tak mengumpat. Saya tak mengumpat. Dia ni saya nak ajak dia masuk webinar Mamat. Dia bukan Mamat dah tua dari saya. Dia 50 lebih. Saya baru 46. Adik Zul. Kita dia ni dia professional gambler. Memang professional. Tiap hari Rabu kan ada draw. Sekarang ni banyak draw, special draw kan hari Selasa kan. Hari Rabu, hari Sabtu, hari Ahad. Dia ni banyak duit tapi tak ada kereta. Dulu saya lah driver dia. Kita kereta ada tapi duit nak beli minyak tak ada sangat. Dulu lah lepas sekolah 91, 92 dia cerita 92 ni. So saya waktu tu belajar, jadi balik ke Kuching, saya belajar dekat KTP Shah Alam, kalau tahu. Tak ada dah. Okay, section 17. Balik Kuching, kereta ada tapi duit tak ada. So tunggu dia belikan handphone untuk saya, kalau nak tahu. Waktu tu handphone waktu tu tahun 92 harga dia 3,000 4,000 tau. Siapa ingat StarTech semua? Siapa ingat? Nokia apa dah? BX ke apa dah? Saya pun tak ingat dah. Yang kalau anjing tengok, anjing lari. Faham? Yang handphone besar tu. So, dia call saya, Mobicom 018. Ini cerita betul ni. Saya nak ceritakan apa kena mengena dengan kita punya ni. And anda bandingkan apa cerita saya ni dengan cerita anda sekarang. Tolong. Saya nasib baik saya melalui yang ni dan saya teringat yang cerita yang saya nak ceritakan kepada anda. Dan terutamanya yang sipuk ni. Dia call Zul. Sebab rumah kita orang tak jauh. Kita orang tinggal dekat Laruh Skim. Matang. Siapa tahu? Laruh Skim, Matang. Ada orang Kuching kat sini. Laruh Skim. Dekat Kampung Gitak, Shell, lepas tu Laruh Skim kan. Okay. So, rumah dia kat Laruh Skim. Belakang rumah YB Daud. Okay. Pergi ambil dia, isi minyak dulu. Tiap-tiap hari. Itu je kerja saya. Kita orang akan pergi kat belakang Sarawak Plaza. Dulu ada kedai nombor dekat situ kan. Dekat hujung tu ada kedai kopi. Dia akan masuk kedai sampai dia akan ambil nombor lucky pick. Dekat window tu ada lucky pick. Ataupun dia suka tanya saya, Zul, bagi 4 nombor. Saya pun sebutlah nombor apa-apa. Yang pelik je. Nombor yang saya selalu sebut, dia boleh pau. Tahu kita pau? Pau ni kita ambil nombor-nombor tu dan kita tukar-tukar kan. 1, 2, 3, 4 kita ambil 4, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 2 or whatever. Jadi kalau lain nombor mahal sikit, RM24. Saya tahu ni. 3 nombor RM18. Tahu. Okey, cerita dia. Tiap kali draw, sebab dia akan belanja RM500 untuk nombor. 500. Sekarang panggil iBox. Saya tak tahu. Sekarang tak tahu. Minta maaf. Tak ada jumpa sipuk dah. Nyanyi hello. Tu lain. Okey, cerita dia. Dia akan setiap kali 500, dia tiap-tiap kali draw, dia akan untung. Dia tak pernah rugi Mamati. Dia tak pernah rugi. Seriously. Tak tahu apa ilmu dia. Dia akan beli nombor 500. RM500 tu nombor terbaik ni tau. Bagi siapa yang dia pernah tengok tahu benda ni kan. Cair. Tak tahu dia.
Okey, tebal ni tau. So dia akan at least dia buat RM200. Dia ni memang professional gambler. Saya panggil dia professional gambler. Sebab dia setiap minggu, dia jaga risk. Nampak tak? Dia akan letak RM500 saja. Dan dia akan tengok coding. Siapa yang tahu coding ni, dia akan ada coding kat ujung. Dia tengok, oh ini second price coding. Kita main-main nombor tu. Dan dia akan buat duit. Dia jaga risk, 500. Saya cakap betul. Dia tak ada rugi bawah. Dia akan dapat RM500. So, first price paling kecil RM60 kan. Saya tak ingat. RM60. Lepas tu berapa naik kan. Dia main small saja, maksudnya semua nombor. Kalau big, kita ada top 3 kan. Okay. Cerita dia akan menang. Dia akan menang at least adalah 1-2 kan. Yang back yang akan balik modal. Tapi bila dia menang besar, ni cerita dia. Bila dia menang besar, dia akan habiskan semua. Ni masalah dia. Dia akan habiskan kemenangan dia. Dia menang 40,000, 50,000, itu biasa. Tiap sebulan ada sekali. Dia menang first ataupun second prize. Bila dia jumpa coding tu lah, apa entah dia tengok, saya pun tak faham. Dia akan hentam satu nombor tu, lepas tu dia pergi. Kita tunjuk ada RM15, ada RM25 satu nombor. Dan adalah dia dalam top 3 tu kan. Dan dia akan ni, lepas tu dia ambil duit. Lepas tu dia belanja kita orang. Belanja makan, keluar malam apa semualah. Waktu tu belum kahwin. Bini dengar ni cerita dekat orang. Dia belanjalah kita orang. Dia beli apa semua kan. Tunggu seminggu. Anda tunggu seminggu. Kalau dia beli jam, dia beli cash. Kereta kan. Dia beli jam, dia beli kasut. Dan kita dia tunggu seminggu. Dia akan jual balik. Sebab dia ada money rotation dia untuk bisnes dia. Dia ni bagus. Dia biarpun dia berjudi, dia tak gunakan duit lain. Faham tak? So, siapa kata berjudi tak ada money management? Ada. Selagi anda tak ketagih. Kalau anda ketagih trading, anda lagi teruk daripada anda ketagih apa? Sabtu Minggu, alah, tak ada entry lagi. Isnin nak tengok chart cepat-cepat. Itu orang ketagih. Saya rasa dia lagi lebih baik daripada saya waktu saya ketagih trading. Sebab dia tak berjudi sehingga ketagih. Dia tak meletakkan risiko lebih daripada yang dia nak. Saya pernah mengalami di mana dan tapi cerita dia tak ada benda ni. Ni yang kurang dia. Bila jadi duit, sebab benda tu tikam-tikam je kan. Tekan, letak nombor, letak. Persoalannya, adakah anda sekarang, kita sekarang buat lain daripada dia tak? Tanya anda sendiri. Bila anda withdraw, apa anda buat? Sama seperti cerita yang sipuk tadi, ataupun anda ada plan untuk dia? Kalau tak ada lagi, tolong jangan buat apa yang sipuk buat tadi. Dia banyak duit, tapi dia tak ada duit. Jangan. I hope message ni sampai kepada anda dan tolong buat cat diri anda. Nak terasa, harap terasa sekarang sebelum nanti. Sebabnya ada yang saya satu benda lah. Hujung minggu kadang-kadang saya rasa amat down. Saya rasa amat sedih. Bukan apa? Bukan cat tak jalan. Ramai rakan trader message. Bang, masalah bang. Hari tu saya trade dan saya berhutang. Hampir tiap minggu saya akan terima message macam tu. Apa yang patut saya buat? Tolong jangan judikan masa depan anda dan berhutang untuk trading. Tolong. Ya, planning sama-sama. Plan. Jadikan trading sebagai anda invest. Dan anda invest kepada sistem dan buat benda ni. Tolong buat anda punya annual expenses, financial portfolio anda, ada financial objective, anda nak. Bukannya trading. Daripada trading ni, anda generate duit untuk nak letak dalam ni. Bukan yang keluar ASB, depo kat forex. Bukan. Itu benda paling mengarut yang saya tengok.
cuba untuk besarkan trading account. Ni selalu yang kita dengar. Oh, dia bolehlah 1-2%, 0.25% stop loss. Dia akaun besar. Nanti kau tengok akaun aku dah besar. Nah, kalau anda dah buat betul, nanti kau tunggu akaun aku dah besar, akaun anda akan lembur. Itu je. Saya jamin akaun anda lembur. Betul? Kalau anda kena buat ni daripada awal. Anda kena buat yang ini daripada awal. Then anda manage portfolio. Not anda manage trading account yang dah besar tu. $10 nak jadi 1,000. Benda-benda mengarut yang kita nampak, saya direct bagi tahu. Siapa yang tengah buat, saya bagi tahu direct. Benda mengarut. Nak terasa sekarang. Saya tak cari gaduh, tapi saya bagi tahu betul. Benda mengarut. Anda pun tahu. Okay. Plan. Bila anda dah ada objektif, baru dapat plan. Dan anda plan kepada diri anda dulu. Sebabnya kita ni lain-lain. Tak adanya, oh ini teknik Zul, market dynamic, aku faham 3711, aku nak pakai yang tu. Dan dia punya ni. Sebabnya saya katakan, anda kena define, anda ni berniaga, what type of peniaga? Anda ni siapa? Where do you place yourself dalam retail trading industry? Adakah anda seorang player macam mana? Adakah anda seorang peniaga macam mana? You need to define. So, saya tak tahu. You need to define. Fokus kepada benda yang anda dapat kawal sahaja. Bukannya benda yang anda tak dapat kawal. Contoh benda yang anda tak dapat kawal, Trump atau Biden. Kan? Analisa atas, bawah, kiri, kanan. Biden menang macam ni. Ya. Let the market tells you and your system read the market. Not anda pergi keluarkan yang anda rasa anda tahu. No. Kita cuma, kalau ini pegangkan market, nampak tak apa yang saya present kepada anda? If selepas dia ni menang atau kalah, this is the movement of the market. Kita expect apa yang ke depan. Kepada structure dalam sistem kita. Nampak tak? Boleh Amirul? Nampak tak apa yang saya sampaikan? Amirul, nampak? Yang saya sampaikan kepada anda adalah what type of movement according to sistem saya yang mungkin berlaku dalam market. If it move this way, this is what we expect. Nampak? Okay? Dia tak ada cerita ikan kecil, ikan besar. Yes, exactly. Tapi cerita dia tak ada ikan kecil, tak ada ikan besar. Cerita dia adalah kepada apa makna kecil, apa makna besar. So you need to do your consolidated account. Sama macam berniaga lah. Okay. Dua benda yang anda boleh kawal. Trading system anda pakai dan position sizing. I hope these two dah ada and to get and a very clear financial objective. Position sizing model kita dah ceritakan banyak kali. Correct position size. Buat ini. Anda boleh modify dia. Saya dah bagi kepada anda. Anda boleh modify dia. Sebab ini kunci untuk anda buat duit ataupun hilang duit. Ini kunci dia. Dan it happens not overnight. No, it happens year over year. Slow. Bukannya semalam tekan kaya hari ini. Itu tak dapat. Seorang trader melihat market daripada sudut probability. There is a system that you follow untuk memahami compelling market model. By now, bagi mereka yang dah ikut webinar hampir setiap hari, setiap session, I think most of you dah, oh, ini je. Stop that risk off, risk on. Itu mengarut. Kecuali market menunjukkan trending ikut risk. Then anda trade. Because it doesn't give you any point untuk masuk, any point untuk keluar. It give you that, oh, naik tekan, tutup, anda buy ke atas sekali. Berapa kali kena? Oh, risk off. Yen pair akan jatuh, dia naik. Faham? Berapa kali kena macam tu? Yang nak trade sebatang candle, tutup, oh, Alhamdulillah, lock BE. Dia naik, oh, aku dah untung mengatasi rugi. Ya ke? Tengok balik semua. Mana ada untung mengatasi rugi? Jujur. Kita cerita jujur ni. Tak nak cerita yang pelik-pelik. Kita cerita jujur. Anda pun tahu apa yang anda buat. Betul? Betul, Karinda?
Kita cerita jujur, tak ada cerita yang apa bulan bintang. Nah, I'm telling you guys apa yang melihat secara lebih besar lagi market. Tak nak yang duduk satu hari, duduk tengok chart, tunggu-tunggu BE, lepas tu selamat. Oh, ni boleh cut ke tak ni? Janganlah. Kita dah tahu the moment anda tengok chart, you have the plan. Anda cuma ikut plan. Bukannya anda pergi buat benda lain. Tunggu sebatang candle satu hari, dada pun semput. Jangan. System thinking. Kita create and maintain an environment of continuous learning. Sistem kita sentiasa adapt kepada market, improvement to stay in sync with an adaptive market. Pada waktu ni, that's why saya bagi tahu, seorang trader yang bagus, dia tak ada satu teknik, dia ada tiga. Dia ada tiga, dua lagi dalam demo. Pada waktu ni, sistem yang kita guna pakai ni tak cantik. Tapi, when the market trend nanti, then, sebab itu adalah trending market. 3711 adalah kepada trending market bila dia buat pullback. So, saya bagi mereka yang ikut webinar lama, anda tahu, I can do Ichimoku. I can do market profile. I can show to you guys GAN. I can show to you guys Wyckoff. But, yes, tapi saya tak tunjukkan yang itu. So, saya kalau tanya saya practice apa? Kalau tanya saya, technical Zul pakai apa? Wyckoff. Kau nak tahu? Kalau orang tanya saya apa sistem, apa structure market yang saya gemar, Wyckoff. But Wyckoff cannot read the cannot show the market macam yang Elliott tadi. Sebab itu dalam sistem, dalam 3711 sistem, saya tak gunakan Wyckoff. Boleh nanti? Itu je. Okay. Kalau anda ingat cerita yang saya sampaikan, kita ada few, kita ada seorang yang pakai GAN, saya yang pakai Wyckoff, dan few of them dalam group tu yang pakai Elliott Wave. And when we did try untuk nak explain market menggunakan teknik-teknik yang kita orang pakai, still the best explain. Saya tak kata dia tak bagus. Saya cuma kata Elliott explain it clearer, senang nak faham. Bukan saya kata tak dapat, cumanya dia senang. So we agreed nak pakai Elliott untuk explain market dalam market dynamic. Because we are yang guna, yang penekanan kepada sequence adalah Elliott. Itu yang motif, diagonal, korektif kan, iaitu kepada zigzag, flat, triangle, double correction dan triple correction. Dia lebih dia senang nak faham kepada kaitan-kaitan instrumen untuk correlation. Itulah. Yes. Dia lebih senang. Ya, saya pernah tunjukkan Wyckoff, tapi dia nak kaitkan dia kepada correlation. Sebabnya dia kepada structure yang besar, the whole market structure. Jadi Elliott kepada sequence. Tu beza. Dia ada kecil-kecil, ada. Yes, ada. Tapi bila dia punya timing tu yang tak dapat. Saya memang sayang Wyckoff. Saya memang suka Wyckoff. Kan? Tapi yang ini dia, saya terpaksa bersetuju kepada pihak yang satu tu lah. Anda tahu saya tak swear by Elliott. Kalau anda pakai Elliott saja ke laut, habis. Nampak? Sebab tu saya ni kita this whole thing is about you, your purpose, goal. Anda faham diri anda, apa hujung anda, bagaimana anda nak approach dia, methods yang anda use dan apa yang anda nak ke depan. These are the steps. Apa cara, apa resources. These are the thing. Tak, yang ini cuma ada dalam yang 20 ni. Nanti saya kongsikan dalam grup.
Market dynamic, kita dah ulang balik. Ni webinar kita terakhir untuk ni. Malam ni kita start balik satu. Kita dah lihat macam mana all this kaitan di antara US dollar, yen dan juga indeks. Melihat kepada kumpulan-kumpulan dia, memahami apa yang berlaku dan tahu. Because we are expecting positive US dollar dynamic now. If positive US dollar fail dan UJ jatuh ke bawah, yen pay, junam, indeks junam, kita dalam yen dynamic. Nampak? Tak best ke macam tu? Bila anda trade kan anda tahu, oh ni yen ni. Kan Azina? Tak apa. Leo, dia cak. Aidil, kita faham apa yang kita nampak dekat chart dan kita tahu dia tengah trending ataupun ni make sure yang ini anda print out yang ini, page ni anda print. Dan anda tengok cerita dia, kalau cuma ini kita tak nampak kat chart, tak gunakan, betul tak Lina? Kita sekarang ni cerita dia, kita nampak dekat chart. Itu je. Dan kita tengok dan ada level yang kita tengok kan. Kalau macam ni, oh ini trending. Kalau macam ni, oh ini sideways je. Apa bentuk sideways yang kita tengok? Itulah zigzag apa semua tadi. Kan? Jadi barulah kita ada rangka, structure kepada market. Okey, dan ingat benda ni lah. Tu identify market type dan listing. Dia satu saya tak, anda perasan tak? Saya tak berapa, cuma hari Sabtu yang saya duk cerita pasal 50% with 2, 1618 with 3. Tapi hari-hari biasa, saya cuma kadang-kadang, ya kan? Sebabnya, saya tak swear by Elliott Wave. Ini je. High, break high. Kalau dia tak sampai sini, anything yang kawasan sini, anda boleh long. Sebab anda tahu dalam ni ada 5 wave. Kalau dia break sini, 4 boleh trade. Benda tu je. Ni pun ada contoh dia. Okey, ini je dia. Tak ada benda tak ada benda pelik-pelik. Seriously, tak ada benda pelik-pelik. Ni je yang saya guna. Bila ada setup, ada news yang bawa dia break out, dan kita tunggu. Kalau sini adalah wave berapa, 1 or whatever. Itu je. Okay, semua ni dalam everything. Boleh? Okay. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Saya harap 20 siri webinar ni, at least anda nampaklah baca market, tengok chart, tahu apa anda nak tengok. This 5 step. Ini saya tengah buat YouTube video dia yang nanti akan ada dekat XM punya channel. Pergi kat YouTube, subscribe dulu kepada XM channel. XM. Pergi kat YouTube, search XM, subscribe. Ada banyak video yang kita tengah buat. Tu anda nampak saya duk agak senyap. Kalau tak dulu saya rajin dekat Facebook, tapi sekarang ni tak ada masa. 5 step yang anda perlu buat bila anda lihat chart. Okey tak tu? Bila anda tengok chart, anda tengok apa? Macam mana kita nak entry? Apa kita nak buat? Ya? 5 step yang anda perlu buat sebelum, bila anda buka chart, sebelum anda lihat kepada satu tradable punya setup. Bagus? Okey tak? Itu yang kita akan saya buat satu video lah. Hari ni duk rekod benda tu, buat dia punya grafik. Okey, ni benda-benda yang kita cerita hari-hari sebenarnya Jo. Saya pun nak tengah buat video tu pun boleh menguap. Benda sama. Okey. InsyaAllah bersama lagi pada sebelah malam nanti. Helmi seperti biasa pada jam 8 dan saya pada jam 9. Kita punya ni pusingan akan start balik daripada 1 pada malam ni. So I hope to see more of you. Bagi tahu kawan Adin, bagi tahu rakan-rakan, dah le buat benda pelik-pelik. Awak sama-sama panggil Zul dia. Okey, jumpa lagi pada malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.